This call is now being recorded. Okay. Okay, soalan exam awak. Okay, ada objektif 30 soalan dan 10 ataupun kurang pada 10 lah. Saya tengok markah. Struktur. Okey, semua total 50 lah. Nanti darab 2. 1 jam. Okey, soalan struktur ada yang type jawapan yang masukkan jawapan yang simple-simple je, dan ada beberapa soalan yang memerlukan pengiraan. Yang memerlukan pengiraan, awak kena masukkan jawapan dulu dalam 1 jam dulu. Kan 1 jam kan, okay, masukkan jawapan. Lepas tu nanti jalan pengiraan. Selepas dah habis 1 jam, lepas awak dah submit Google Form tu, awak kena hantar kat saya jalan kira. Kalau awak tak hantar kat saya jalan kira, tak ada markah lah. Awak hantar snap gambar, awak hantar kat saya. Personal, jangan hantar dalam grup. Okey, boleh? Faham ya cara nak jawab? Faham. Lepas tu pun dekat soalan struktur tu pun dia ada bagi tahu contoh cara nak menjawab. Ikut cara jawab tu macam mana. Okey. Kita guna Google Form sahaja, boleh guna handphone, boleh guna komputer. Tak ada komputer ataupun laptop, senanglah, bolehlah guna, boleh naik. Yang tak ada tak apa, pakai handphone pun okey. Type je. Yang ABC tu tik-tik-tik je. Okey, kita pergi ke kelas. Okey. Okey, tajuk hari ini iaitu 3.2. Hari itu kawalan struktur arahan. Ini struktur kod arahan. Okey. Tak ada pen. Sekejap ya. Tak boleh. Alamak mana pula. Cantik sini nak. Tak ada enable dating. Okey. Okey, kita sambung. Okey, 3.2 struktur kod arahan. Okey, video intro tak payah tengoklah. Okey, kod arahan. Ini kena hafal. Kod arahan ialah kod arahan adalah paradigma pengatur caraan untuk apa? Untuk menjelaskan atur cara yang ingin dibangunkan. Okey, kod arahan juga dapat ini kelebihan dia. Kelebihan kod arahan adalah dapat menjimatkan masa pembangun struktur atur cara. Kena hafal lah, kena tahu kod atur cara ni lah paradigma pengatur caraan untuk kita jelaskan atur cara yang kita nak bangunkan. Okey, lepas tu pula kelebihan dia dapat menjimatkan masa pembangunan struktur atur cara. Okey, 3.2.1 itu satu topik dia, struktur kawalan jujukan. Kawalan jujukan tu apa?
Struktur kawalan jujukan tu apa? Struktur kawalan jujukan yang berjujuk, dia tak ada syarat, dia tak ada ulangan, dia straight je. Okey, mula. Okey, lepas tu input. Lepas tu input, lepas tu ada proses. Lepas tu dia ada output. Contoh dia macam ni lah. Dia kemungkinan ada 2 input. Lepas tu tutup. Dia tak ada syarat, dia tak ada ulangan. Itu jujukan. Lupa dah ni form 1 ni. Ni macam ni. Okey, struktur kawalan jujukan. Okey, struktur kawalan jujukan hanya melaksanakan tugasan mengikut satu aliran sahaja. Tengok, dia tak ada ulang, dia tak ada syarat, dia tak ada kalau yes ke kanan, kalau no ke bawah, tak ada. Dia jujuk je sampai bawah. Itu struktur kawalan jujukan hanya melaksanakan tugasan mengikut satu aliran sahaja, iaitu atas ke apa? Atas ke bawah. Yes, atas ke bawah. Okey. Aktiviti 1 tu kita tak payah. Sebab yang programming ni kita akan buat selepas exam. Okey. Saya nak suruh buat ini nanti. Nantilah lepas. Kita nak cepat habiskan habis. Tapi buat boleh tengok juga. Okey, kalau aktiviti 2 soalan dia. Okey, dia suruh buat ni mana? Okey, contoh soalan 1. Aktiviti 1, okey, dia suruh awak buat masukkan input. Okey, pengenaan purata markah bagi 2 ujian bulanan. Okey, tengok dia masukkan markah. Sini dia masukkan markah. Nanti kita akan buat sendiri, buat hands on. Okey, masukkan markah ujian 2. Okey, ni adalah rumus purata. Okey, lepas tu print purata. Okey, dapat purata. Ni purata. Purata yang ini. Okey, so, ini macam ni je lah. Kita dia keluarlah nilai purata ikut markah 1 tambah markah 2 bahagi 2. Macam ni. Okey, dia masukkan markah ujian 65. Okey, tadi lepas tu dia akan nak buat ikut rumus tu lah. 65 tambah 68 bahagi 2. Okey, ni okey, bagi tujuan keceriaan di dalam kelas, senarai nama rakan-rakan telah diletakkan dalam satu bulatan dan ukuran diameter bulatan tersebut tidak boleh melebihi 1.5 meter. Tulis satu atau cara bagi mengira luas permukaan bulatan yang diperlukan. Formula luas bulatan ialah pi j kuasa 2. Okey, lepas tu dia nak minta pengguna masukkan jejari. Pi ni pemalar, dia memang dah tetap. Berapa nilai pi? Nilai pi berapa? Nilai pi berapa? 3 3.145. 145. 42. 142. Ataupun 3.14 pun kita terima. Okey, lepas tu kita hanya nak minta pengguna masukkan jejari saja. Lepas tu dah boleh buat, dah dapat jawapan. So jawapan dia, okey. Kita dah dapat pi. Pi ni adalah pemalar, jadi kita dah letakkan siap-siap nilai dia sebab dia tak akan berubah pemalar ni kan. Pi 3.142. Okey, jejari sama dengan float, input masukkan ukuran jari. Kita kena minta pengguna masukkan. Sebab tu kita masuk. Nanti bila dekat sistem awak run, dia keluarlah masukkan, dia keluar macam ni. Masukkan ukuran jejari dalam unit meter. Lepas tu awak pun masukkanlah 2. Awak tekan enter. Lepas tu luas bulatan. Okey, dia akan keluar ini. Luas bulatan yang diperlukan ialah round. Okey, luas 2. Sama dengan meter persegi. Okey, maksudnya nanti, okey. Okey, dia akan dapat, okey, pi 3.1 jejari dia lagi masukkan 2. So contohnya, okey, kenapa letak round luas 2 ni?
Maksudnya dia akan ambil nilai yang terhampir. Nanti kan kalau kita kira ni 3.142 darab dengan jejari kuasa 2 ni, dia akan dapat 12 poin panjang je. Jadi dia akan ambil 2 titik perpuluhan sahaja yang hampir round. Lepas tu dalam unit meter persegi. Tak apa, nanti kita awak buatlah lepas exam nanti. Okay. Cuma tahu, okay, kita ada jujukan. Okay, sekarang pilihan. Tadi kita dah belajar struktur kawalan jujukan. Kita nak buat Python, kita nak buat tu cara menggunakan struktur kawalan jujukan. Sekarang kita nak buat struktur kawalan pilihan pula. Struktur kawalan pilihan ni apa? Struktur kawalan pilihan ada berapa? Okey, minta maaf ada gangguan. Okey. Ni ingat balik struktur kawalan. Dah tertutup dah tak share. Okey, ingat balik struktur kawalan pilihan. Okey, struktur kawalan pilihan ada berapa? Ada berapa? Kalau kelas pagi ni semua senyap. Kalau tengah hari seronok je, semua aktif. Kan? Apalah jadual dipindah ke pagi. Okey. Struktur kawalan pilihan yang untuk tahap awak, untuk form 2 awak hanya belajar 3 lah. Awak akan belajar tunggal, awak ada dui pilihan, struktur kawalan pilihan, pelbagai pilihan. Okey. Kita ulang balik. Okey. Mempunyai satu cabang pilihan sahaja. Dia ada satu pilihan saja. Satu pilihan dan satu tindakan. Okey. Kalau kenyataan dui pilihan, dia ada if. Yang ni if saja, yang ni if else. Okey. Kalau maksudnya kalau yang ini, kalau salah dia terus tamat. Yang ini kalau betul dia ada satu tindakan. Kalau salah pun dia ada tindakan. Apa tindakan dia? Kalau yang tunggal, kalau salah, kalau tak memenuhi syarat dia terus ke tamat. Itu beza dia. Okey, kalau ini dia mempunyai dua cabang pilihan. Okey, kalau yang tadi kalau ya dia ada tindakan. Kalau tidak dia terus tamat. Kalau yang ini dia ada, kalau ya dia pergi ke dia pergi ke tindakan yang untuk ya, kalau tidak dia pergi tindakan ke untuk tidak. Faham tak? Jelas tak antara tunggal dengan dua pilihan ni? Jelas. Okey. Jelas. Kenyataan if okey, kalau pelbagai pilihan tengok dia ada if, dia ada elif, dia ada else. Kalau Python ni dia ada elif. Kalau komputer tak ada, ada else dengan else if. Okey. Dia mempunyai lebih dari banyak cabang. Okey, maksudnya macam ni. Okey. Dia ada syarat dia. Okey, kalau ya dia pergi tindakan lah. Kalau tidak, okey, dia uji syarat yang kedua. Kalau ya dia pergi tindakan. Kalau tidak dia uji syarat kedua, syarat ketiga, contoh kalau 3 syarat lah. Kalau tidak dia akan buat satu tindakan sebab dia tamat. Ini dikatakan pelbagai pilihan lah. Dia ada banyak syarat. Kalau tak memenuhi syarat ni dia pergi uji syarat kedua. Kalau tak memenuhi syarat kedua dia pergi uji syarat ketiga. Okey, boleh? Boleh. Jadi struktur kawalan pilihan ada 3, ingat, tunggal, dui pilihan dan Pelbagai pilihan. pelbagai pilihan. Aktiviti 3. Okey. Ni bagi algoritma macam ni. Tak apalah nanti. Nanti yang ni kita buat nanti. Okey. Kita ada sekejap ni. Ada latihan yang tadi. Okey. Kita buat latihan dulu. Kita buat satu latihan. Bagi cergas-cergas sikit pagi-pagi ni. Latihan satu.
Okey. Okey, buat dulu sampai number 1, 2. Buat dulu sampai nombor 2. Nanti dah habis nombor 2 beritahu saya. Okay. Soalan awak pun lebih kurang macam ni je, simple-simple. Tulis jawapan je, jangan tulis soalan. Nanti saya akan bagi balik kertas ni, nanti awak buat cantik-cantik. Morning. Ngantuk tidur. Kalau dah siap yang ini bagi tahu ya. Soalan nombor 1, soalan nombor 2. Boleh tengok buku, rujuk buku. Kalau awak tak catat tadilah, kalau awak catat, okey lah. Apa jujukan ni? Melaksanakan dengan satu aliran sahaja, iaitu dari atas ke bawah. Boleh tak? Boleh. Dah siap dah? Belum lagi. Okey, saya naikkan sikit. Okey, saya terangkan yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni dia bagi pilihan jawapan. Lepas tu dia bagi contoh atau cara, awak kena nyatakanlah yang ini struktur kawalan apa. Yang nombor 2 ni struktur kawalan apa. Awak tulis kat tepi, awak tulis je tepi tu. Awak anggap ini A, ni 3A, ni 3A, ni 3B. Cikgu ke bawah ke sikit. Ke bawah sikit. Tak apa, yang tak tahu tak apa, tinggal dulu. Jangan tak tahu semua. Cuba dulu jawab, nanti kita akan bincang. Okey, jomlah kita bincang. Okey, apakah kod arahan? Kod arahan apa? Paradigma pengatur cara air Untuk untuk menjelaskan atau cara yang ingin Okey, dibangunkan. kod arahan ialah paradigma. Saya punya point pen dekat ni tak pula. Aduh. Sekejap ya, tutup dulu. Mari ambil slow sikit. Okey, kod arahan tadi apa? Paradigma apa? Paradigma pengatur cara ain untuk menjelaskan atau cara yang ingin dibangunkan. Yes, bangunkan pandai Usna Saya tak nampak muka. Okey, Ya. kod arahan ialah paradigma. Okey, saya cakap awak tulis ya sebab function pen ni tak pula. Okey. Kod arahan ialah ada merah ni. Okay. Kod arahan ialah paradigma. Paradigma apa Usna? Pengatur caraan untuk menjelaskan atur cara yang ingin dibangunkan. Okey. Jelaskan struktur kawalan jujukan.
Jelaskan struktur kawalan jujukan. Struktur kawalan jujukan tu apa? Struktur kawalan jujukan melaksanakan arahan baris demi baris mengikut susunan satu aliran sahaja, iaitu Okey. dari atas ke bawah secara Okey, tertib. Okey. Struktur kawalan jujukan ialah melaksanakan arahan baris demi baris dan satu aliran sahaja, iaitu dari mana? Atas ke Atas ke bawah. mengikut tertib. Kena tertib lah, janganlah awak mentang-mentang dia kata atas ke bawah, okay, awak tak buat step kedua terus ke step ketiga. Tak boleh lah. Ke bawah mengikut tertib ataupun mengikut susunan. Okey, lengkapkan jadual mengenai jenis struktur kawalan yang sesuai berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. Agak-agak awak yang nombor A tu, yang atas sekali tu jumlah sama dengan kosong, norm sama dengan INT tu struktur kawalan apa? Struktur kawalan apa? Struktur kawalan apa? Cuba tengok dia ada while. Kawalan pilihan bersarang. Dah, while. Ulangan. While, do while for. Ada perkataan while di sini, kita tahu sini adalah struktur kawalan ulangan. Okey. Yang nombor 2 ni. Struktur kawalan pilihan Pilihan apa? bersarang. Ya ke? Pilihan je sebab dia ada if dengan else. Ya, pilihan. Ya ke? Ya ke? Cuba tengok betul-betul. Kalau dia kata struktur kawalan pilihan tu maksudnya dia mungkin jadi dua pilihan. Dia jadi pelbagai pilihan, dia ada if else kan. Agak-agak ni apa? Dia ada if, lepas ada else, lepas tu ada else lagi. Dia ada if satu, okay, if kat luar ni, lepas tu ni kat dalam ni ada lagi if, else. Ingat balik. Struktur kawalan apa? Pilihan tu betul dah, tapi pilihan mana? Pilihan bersarang ke pilihan biasa? Okay, saya tulis struktur je. Struktur pilihan kawalan pilihan apa? Cepat. Pilihan saja ke apa? Je ke? Apa? Apa Yoga? Pilihan je. Tak tepat. Okey, saya terangkanlah. Okey, ini adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Kalau pilihan bersarang maksudnya dalam struktur kawalan pilihan, dalamnya ada lagi satu struktur kawalan pilihan. Awak nampak tak? Yang ni yang kat luar. Ini yang kat luar, if else ni. Dalam dia ni ada satu lagi ni ha. Anda tengok. Nampak tak? Yang kuning ni yang luar. Kan yang besar ni. Tengok yang di dalamnya ni, yang merah ni. Dia adalah if else untuk pilihan yang di luar tadi ni. Ingat tak kita belajar sebelum-sebelum ni, apa maksud kawalan pilihan bersarang tu? Maksudnya dalam struktur kawalan pilihan ada lagi struktur kawalan pilihan yang lain. Jelas? Jelas. Ingat kalau tengok sini, okey, ni the if else kan. Dalamnya ada lagi. Bersarang. Yang ini? Struktur kawalan jujukan. Yes, jujuk. Dia tak ada if else, dia tak ada while, tak ada do while. Okay, struktur kawalan jujukan. Yang ini?
struktur kawalan pilihan. Dia ada if else je. Dia tak ada di dalamnya, tak ada tak ada satu lagi if else. Jadi inilah struktur kawalan pilihan sahaja. Salin, yang bawah ni nanti kita akan buat selepas exam nanti. Sebab dengan menggunakan awak kena buat luas trapezium bina bicara. Dah siap Salin? Dah siap Salin? Dah. Siap. Okey, jap. Dah cikgu. Okey. Okey, kita terus ke slide seterusnya. Okey. Yang tadi yang ni pelbagai pilihan. Okey. So kita buat latihan 2 dulu. Kita tengok dulu struktur kawalan pelbagai pilihan. Ni macam saya kata pelbagai pilihan tadi. Okey, memenuhi syarat. Okey, dia pergi kalau dia buat satu tindakan, kalau tidak dia pergi ke syarat lain. Itu pelbagai pilihan. Dia banyak pilihan dan banyak tindakan. Kalau tunggal, dia satu je pilihan dan satu je tindakan untuk ia ni saja. Kalau tidak terus tamat. Kalau dua pilihan, dia ada satu je pilihan, satu je pilihan ni, diamond ni, tapi dia ada dua tindakan. Bila dia ada satu tindakan, bila tidak dia ada satu tindakan. Itu beza dia. Jom kita tengok latihan 2. Okey, tengok macam ni. Terus dulu nanti latihan 2 buat. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang. Okey. Struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang ialah satu struktur kawalan berada dalam struktur kawalan yang lain. Ini kita ulang balik dia apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Okey. Maksudnya dalam ini satu pilihan. Okey, dalamnya ada lagi. Okey. Dalam struktur kawalan tu, okey, dia ada lagi satu struktur kawalan di dalamnya. Okey, dia jelas ya, nampak ya. Ni contoh dia punya algo lah. Catat alih. Tak ya, nanti kita buat juga. Latihan 3 pun saya bagi. Okey, struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan, okey, menghasilkan atau cara yang melibatkan struktur kawalan ulangan. Okey, saya ulang balik. Okey, struktur kawalan ulangan, okey, biasanya yang awak akan jumpa for dan why lah untuk tahap awak. Okey, struktur kawalan ulangan membolehkan langkah tertentu diulang berkali-kali. Bila dia berhenti? Dia ulang berkali-kali tapi bila dia berhenti? Bila syarat dah mencukupi. Bila syarat dah mencukupi, okey, syarat dah tak memenuhi, okey, dia akan berhentilah loop dia tu. Okey, langkah yang berulang kita sebut loop, gelung. Okey, langkah yang kita berulang berapa loop? Selalunya panggil berapa loop lah. Dia akan ulang. Okey, pusingan ulangan kita sebut lelaran ataupun iteration. Okay, kita sebut lelaran. Okey, pusingan ulangan tu. Langkah yang berulang kita sebut loop. Okey, ingat ya. Langkah yang berulang kita sebut loop, pusingan kita sebut lelaran. Okey, kita ada gelung for dan gelung while untuk ulangan. Okey, kalau gelung apa beza for dengan while? For bilangan lelaran, bilangan pusingan ulangan tu kita dah tahu berapa bilangan. Contohnya dia bagi A sama dengan 4. Okey, kita tahu dah. So pusingan dia akan jadi 4 je lah. Kita dah tahu gelung for dikawal dengan bilangan lelaran yang diketahui. Kalau Y, dia tak tahu. Dia tak tahu bilangan lelaran.
Kalau yang ini dia tahu. Itu beza for dengan apa? Why? While. While. Ingat balik ni, dah lupa ni. Okey, struktur kawalan ulangan. Okey, tengok. Sinteks yang digunakan untuk struktur kawalan kalau ulangan, sinteks for digunakan untuk struktur kawalan ulangan. Okey, sinteks for digunakan untuk struktur kawalan untuk apa benda ni? Kawalan ulangan ni. Okey, pemboleh ubah gelung tak perlu isytihar apabila sinteks for digunakan. Ingat kalau kita guna for, kita tak perlu nak isytihar, kita tak perlu isytihar pemboleh ubah. Nanti kita tengok. Fungsi range sangat perlu untuk menyatakan bilangan lelaran. Berapa kali dia nak ulang? Amna. Okey, range. Okey, fungsi range kita ada 3. Okey, kita ada range henti, kita ada range mula henti, kita ada range mula henti langkau. Langkau tu apa langkau? Skip. Skip maksudnya dia lompat, dia tak ikut digit bersebelahan dia tu, dia tak ikut nilai yang berdasar, dia terus langkau pergi ke yang lain. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, range atau range henti. Okey, henti ialah integer bagi urutan berakhir. Maksud hentilah tamat kan, urutan tu dah tamat. Okey, urutan bermula dengan sifar sehingga 1 digit sebelum integer henti. Maksudnya kosong, okey, sampailah nombor kata 8 sebelum kita jumpa nombor henti lah. Sebelum kita nak berhenti dia. Contohnya kita nak henti sampai 9. Jadi sampai 8 je lah. Sebab kita bermula sebab apa? Sebab kita mula dengan Sifar. sifar. Okay, contohnya, range 3. Jadi kita 3. Kita tak boleh letak 1, 2, 3, tak boleh. Kita kena apa? Start dengan kosong. 0, 1, 2. Jadi 3 lah. 3 ulangan. 1, 2, 3. Tapi number ni mesti letak start daripada sifar dan berakhir dengan number sebelum kita nak berhenti. Itulah. Kita bilanglah 0, 1, 2. Jadi 3 ulangan. So faham? Kalau saya letak sini range 5. Agak-agak apa kat sini? Kalau saya letak range 5. 0, 1, 2, 3, 4. Yes, good. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, good. Okay, maka ulangan. Okay, kalau saya letak 5, ulangan dia 5 lah. 5 kali dekat sini kan. Okay, kita tengok fungsi range yang kedua. Okay, kita ada range mula henti. Okay, yang tadi kita ada henti je. Yang kita ada start daripada mula dan henti. Mula ialah integer bagi urutan bermula lah. Maksudnya yang start, yang permulaan sekali. Integer urutan bermula. Henti ialah integer bagi urutan berakhir. Yang akhir. Urutan bermula dengan integer mula sehingga 1 digit sebelum integer berhenti. Okay, contohnya range 37. Maksudnya kita mula daripada nombor berapa? Kalau dia bagi range 37, kita mula dengan nombor 3 lah. 3. Ini mula. Ini tamat ataupun henti. Okay, cuba balik. Okay. Cuba tengok balik ayat di sini. Okey, urutan bermula dengan integer mula. Okey, integer mula 3, betul. 3. Sehingga 1 digit sebelum integer berhenti. Maksudnya integer henti adalah 7. Jadi kita akan berhenti sampai nombor 6. 6. So awak dapat ketahuilah bahawa kita akan ada ulangan sebanyak 4 kali. Awak bilang 1, 2, 3, 4. Katalah kat sini saya ubah. Saya letak 5, sini saya letak 9. Apa yang keluar? Berapa ulangan? Allah bisanya Amna ni. Amna ke Dija? Ada pandai.
Berapa? Kalau saya letak 5, 9, berapa ulangan yang awak dapat? Sorry, saya pergi tengok anak saya tadi. Berapa yang awak dapat? 4. Okey, kita tengok Okey, dia kata 5, 9. So dia kena ayat dekat atas ni mesti kena integer mula. So integer mula 5, 6, 7. Okay, disebabkan 9 kita kena berhenti sebelum 9. So 8. Okey, betul 4. Okey, so jelas kat sini ya. Kalau dia, Jelas. kalau dia letak range satu number, ingat kalau dia letak range tu satu number je, itu bermaksud range henti. Bila range henti kita kena start daripada kosong. Okey, sampai number tu lah. Kalau dia ada dua number, maksudnya range mula henti. Jadi kita akan start dengan mula dan kita akan henti sebelum nombor yang nombor henti tu lah. Okey. So kita tengok yang ketiga, range mula henti langkau. Okey. Kita tengok sini dulu. Mula ialah integer yang urutan bermula lah. Okey, nombor yang first sekali lah, nombor mula. Okey, henti pula ialah integer bagi urutan berakhir. Langkau ialah integer yang akan menunjukkan perbezaan antara dua digit bersebelahan antara urutan. Kalau awak belajar matematik, sekolah rendah pun dia ada kan urutan langkau 22, langkau 33. So kita tengok contoh kat bawah. Tengok contoh dulu. Range dia bagi 3 ni nama mula. Okey, ni mula. 10 ni henti. Yang 2 ni apa? 2 ni? Langkau. Okey. So kita letak dulu number mula dulu. So 3. Kita tengok langkau dia 2. Jadi kena macam mana? Kena tambah 2 lah nama seterusnya. 3, okey. Tambah 2 jadi 5 kan? 5 tambah 2 jadi 7. 7 tambah 2 jadi 9. Okey. Alamak. Dan kita kena berhenti sebelum 10. 10. Okey, saya bagi kat awak soalan. Nanti awak tolong buat Okey, range. Saya bagi 2. 9, 3. Okey, sama dengan berapa? Nanti saya tanya. Berapa agak-agak? 258. Okey, kita tengok Okey, first kali kita kena letak nombor mula lah. Nombor mula kita 2. So kita nak langkau 3. Jadi tambah 3 lah. 2 tambah 3. Yes. Okey, Okey, 2 tambah 3 5 betul. 5 tambah 3 8. So kita kena berhenti sebelum nak. Kalau 8 tambah 3 11 tak boleh sebab dia lebih daripada 9. Kita kena berhenti sebelum 9. So 258. Okey, pandai yoga. Okey, jelas? Ada soalan sebelum saya ke next? Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada Okey. 56 pun tak apa. Nanti lepas exam kita akan buat. Kita nampak yang ni je. Tak payah. Okey, yang ni boleh buat. Okey, buat. Buat yang ni. Buat yang range 9, range 6. Okey, buat sampai 7. Ni masuk soalan ya. Okey, kita start daripada yang atas dulu. Jangan buang masa. Okey, range 9. Apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey.
Yang ni kita kenali sebagai range apa ni? Range henti. Henti. Yes, henti sahaja. Okey, kalau ada 2 maksudnya mula dah henti. Yang ini macam mana? 6, 6, start pada 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. sampai 17 kan? Mm. Sampai okey. 17. Okey, kalau yang ini kita kena mula dengan kosong lah sebab mula dia. Okey, kosong. Lepas tu kita tengok langkah dia 4. Okey. Lagi? 8, 8, Lagi? 12, 12 lagi? 16, 16, 20. 20 lagi? Tak ada dah kan? Okey. 7, Sebab dia akhir dia 24, dia kena berhenti sebelum 24. Okey, range 15. 0 sampai 14. Kosong sampai 14. Okey, good. Range 94. 9 sampai Ada 13. Okey, ni 9, 10, 11 ni sampai 13. Boleh tak boleh 14 kan? Range 9. Sama je yang atas tu. Okey, tak apa. Okey, buat yang ni. 3, 24, 3. Mula sekali nak kena mula dengan huruf, dengan number integer mula iaitu 3, 3. Lepas tu, tambah 3, tambah 3 jadi berapa? 6. Lepas tu 6. tambah lagi 3. Okey, 9, 9. 9, 12. Lagi 15. 18. 20. 21. 1. Ya Allah. Sampai 21. Okey. So, yang lain-lain ada soalan? Nak tanya ke kenapa kena tambah 3? Kenapa kena mula dengan 3? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, faham ya? Faham. Okey, good. Okay, tengok jawapan. Macam ni lah, samalah. Oh, yang ni soalan dia tadi 9.14 patutnya, tapi kat sini dia bagi 9 je kan? Patut heran kenapa sama. Okey. So jadi maksudnya awak dah jelas. Okey, kita tengok 7 tak, yang ni kita buat sendiri nanti. Okey. 3.2.2 menguji atau cara dan membaiki ralat. Okey. Awak akan dapat ni lah menguji atau cara dan membaiki ralat. Tapi awak tak boleh menguji atau cara lah sebabnya awak tak buat coding tu kan. Tak apa, kita belajar dulu macam mana. Dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Okey. Ralat. Ralat pada atau cara disebut sepepijat lah. Disebut pepijat. Tapi kita tak sebut pepijat pun. Kalau buat coding ke apa, alamak ralat lah, ada error lah macam tu, tak sebut pepijat pun. Tapi bahasa dia, kita sebut pepijat lah. Okey. Proses menghapuskan ralat disebut penyah pijatan. Disebabkan ralat tu pepijat, jadi kita kena nyahkan dia, penyah pijatan. Ingat. Kod-kod tiba-tiba masuk soalan. Okey, terdapat 3 kumpulan ralat. Kita ulang balik je benda ni. Ralat sinteks, ralat logik dan ralat masa Larian. Okey, nanti buat latihan pun saya akan bagi. Okey, atau cara gabungan. Okey, murid dapat menghasilkan atau cara yang melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan. Okey. Maksudnya gabungan ni digabung, digabung dalam tu ada jujukan, ada bersarang, ada pilihan, ada kawalan. Ingat jenis struktur kawalan kita ada 4, struktur kawalan jujukan. Kita ada pilihan, kita ada pilihan bersarang, sama je ni. Okey, dan kita ada 4 struktur kawalan ulangan. Okey, tamat. Okey. Masa ada lagi, kita habis kelas sampai 9.30 kan? Sekarang 1 jam 30 minit je kan jadual baru. Betul? Betul. Betul. So, sekejap lagi masa yang ada, saya akan bagi semua quizzes daripada bab 1 sampai bab 3. Awak buatlah. Okay, lepas tu untuk yang bab 3 ni, saya akan bagi latihan 2, 3, 4, 5. Yang itu awak buat ulang kaji, nanti lepas exam baru awak hantar saya. Sambil-sambil tu awak buat ulang kaji.
Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Yakin boleh jawab? Siapa dapat markah, siapa dapat A akan dapat surprise daripada saya. A lah. Saya tak mahu letak B kan, saya semua dapat B, pengsan saya. A yang paling tinggi lah. Okey, kalau ada apa-apa soalan, waktu cuti ni tolong study lah. Kalau ada apa soalan boleh tanya. Okey kelas, terima kasih.